Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Sebelum Brother Fai kongsikan kisah ini, Brother Fai harap kepada anda semua supaya menghormati semua kepercayaan daripada suku kaum dan juga agama masing-masing. Ya, setiap agama, setiap suku kaum ada kepercayaan masing-masing. Jadi marilah kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Brother Fai hanyalah seorang pencerita di dalam kisah ini. Baiklah saudara, kisah ini datangnya daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Dihidupkan Kembali. Hai, selamat malam semua. Oleh kerana inspirasi melanda di kepala otak saya, baik saya mengongsikan cerita benar dari kesaksian makcik saya. Makcik saya, Ambaluah, bukan nama sebenar, adalah seorang yang taat beragama sampai ia menghembus nafasnya lewat tahun 2000. Telah bersemadi dengan aman, tidak punya anak, dan dia adalah sepupu kepada emak kami. Sebagai wanita tradisional, bercucuk tanam padi huma, iaitu padi bukit, dan menanam sayur, makcik saya dibesarkan dengan amalan budaya pagan, iaitu animisme nenek moyang. Saya amat mengagumi kerajinan makcik saya. Selain rajin menanam sayur-sayuran di perbukitan, dia juga pandai menganyam tikar dan bakul daripada buluh. Sebahagian dijual sebagai kraft tangan, sebahagiannya digunakan untuk diri sendiri dan keluarga. Makcik saya ceritakan perkongsian dia. Makcik saya ni dikahwinkan pada usia 16 tahun. Pada zaman dahulu, perkahwinan diadakan pada usia remaja, dan hal ini adalah atas usaha risikan rombongan laki-laki. Makcik saya, Ambaluah, bersetuju menerima lamaran bakal suaminya. Setelah genap sepurnama, sepurnama, jarang orang guna perkataan ni ya, maka makcik saya diijab kabulkan dengan suaminya. Kehidupan mereka pada asalnya sangat berbahagia sekali, kerana suami kepada makcik saya adalah seorang yang amat penyayang sekali. Mereka akan bekerja sama-sama, balik sama-sama, dan sebagai wanita yang kaya dengan adat istiadat, makcik menjaga suaminya dengan baik dan penuh kesetiaan. Namun, tidak selalu langit cerah di tengah hari. Tiba-tiba guntur berbunyi dan hujan turun membasahi bumi tanpa diduga. Makcik saya mengalami keruntuhan rumah tangga. Suaminya dirampas oleh perempuan lain dari kampung sebelah. Kerana tidak dapat menerima kenyataan hidup, makcik saya tekad masuk ke hutan. Berminggu-minggu ia habiskan diri dengan berkurung dan menangisi nasib yang melanda. Iaitu tekanan yang melampau lah kan. Dengan keputusan pendek, makcik saya mencari akar tuba dan beberapa lagi akar hutan yang beracun. Tanpa pengetahuan ibu bapanya, ia membuat ramuan racun paling berbisa. Setelah siap, ia meneguk habis racun itu sampai, oh Tuhan, mengikut adat istiadat Murut, mayat harus ditidurkan 7 hari. Mayat itu ditutup kelambu supaya lalat tidak hinggap ke atas badannya. Dan dalam 7 hari itu, mayat makcik saya cepat mereput dan kembang. Ya, sebab orang yang meminum racun, mayatnya mudah berbau dan mereput. Alam kematian diceritakan oleh makcik saya. Dia berjalan di tempat yang penuh dengan kabus putih yang pekat dan gelap. Dia tidak mengenali tempat itu, tetapi dia melihat ramai sekali manusia berjalan menuju ke depan dengan cepat
dan hilang dalam pekat gabus putih. Makcik saya berjalan dan berjalan dan berjalan. Ia terus mara ke hadapan sampai tiba-tiba ia menemukan tasik dan sangat dahaga. Ia berlutut dan meminum air tasik itu dan kemudiannya dia sedar semula apa yang berlaku. Dalam keadaan panik, dia mula menangis kerana dia yakin yang dia sudah mati. Ketika dengan penuh tangisan syahdu, ia melihat langit menjadi cerah dan nampak satu anak tangga yang panjang ke langit awan tebal. Ia lihat ramai orang menaiki anak tangga itu. Lantas ia berjalan mengarah tangga yang menuju ke langit. Dia keheranan kerana dia nampak banyak orang turun dan naik anak tangga itu. Muka mereka putih berseri dan pakaian mereka seperti ais salju yang menyenangkan. Ia terus menaiki anak tangga itu sampai ke puncak paling atas. Sepanjang menaiki anak tangga ke awan itu, ia cuba memandang ke bawah, tetapi awan pekat putih menyelubunginya. Apabila sampai di puncak tangga, ia terkejut kagum kerana melihat kota yang bercahaya, dan kota itu keemasan berkilauan. Ia menuju ke kota itu, tetapi pagar pintu sempadan dijagai oleh seseorang. Ketika dia baru mula bertanya, orang itu bersuara, "Nanti awak tak boleh masuk." Ia memandang laki-laki berjanggut putih dan bertongkat putih itu sambil berkata, "Aku perlu masuk. Izinkan aku masuk, Tuan." Lelaki berusia separuh abad itu berjambang putih, memakai jubah putih dan rambutnya panjang memutih. Ia memegang tongkat yang bertulis Petro. Lelaki yang menjaga pintu itu berkata, "Awak sudah tentu tahu yang awak sudah mati, kan?" Makcik saya mengangguk lemah sambil berkata, Ya. Lelaki itu menarik makcik saya dan membawanya ke suatu tempat. "Ada benda yang saya ingin tunjukkan kepada kamu. Ikut saya." Dia mengikuti laki-laki berusia itu masuk ke pintu pagar lain. Di sana, dia nampak sebuah dewan gergasi yang tiada penghujungnya. Dan dalam dewan itu, ada benda-benda seperti tali diikat, atau papan ditulis, atau batu dimasukkan sikit-sikit ke dalam uncang. Laki-laki itu berkata, "Inilah Dewan Umur. Semua manusia di muka bumi ini, umurnya ada dalam dewan ini. Dan yang kau nampak itu adalah beberapa jumlah lagi bahagian umur yang mereka ada." Makcik saya menangis hiba dan berkata, Di manakah umurnya berada?" Orang tua itu menunjukkan satu utas tali yang sudah dibulat-bulatkan, dan tali itu masih panjang lagi. Dia berkata, "Tali itu masih panjang. Itu umur kamu. Kesini, ada satu tempat saya mau tunjukkan kepada kamu." Dia menuntun tangan makcik saya dan membawanya berjalan melalui 3 gunung sebelum tiba-tiba ia merasa bahang api yang amat panas. Sejauh 10 gunung lagi, ia melihat sebuah tempat yang menyala-nyala. Anehnya, belum pun sampai di tempat itu, bahang panasnya sudah terasa. Dengan ketakutan, makcik saya merayu agar perjalanan tidak diteruskan. Ia sampai berlutut di hadapan lelaki itu agar jangan dibawa dia ke sana. Lelaki itu berkata, "Itu tempat di mana manusia dihukum, tidak kira pangkat, tidak kira golongan. Jika kamu berbuat baik sepanjang umur kamu, saya akan izinkan kamu lalu pagar ke kota emas itu. Tetapi jika timbang taramu berat kepada hitam, maka saya akan bawa kamu ke sini."
Pulanglah. Dia menolak makcik saya dengan hujung tongkat dan serentak itu, lantai awan tempat makcik saya pijak pecah. Dalam keadaan terkapai-kapai, makcik saya terus jatuh dan jatuh ke bawah yang gelap. Hari ketujuh penguburan. Pada hari ketujuh, tempayan keranda untuk meletakkan mayat sudah diangkat ke ruang bilik. Dalam tradisi lampau, suku kaum Murud akan menyimpan mayat si mati dalam tempayan, menutupnya dengan damar hutan sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Ketika semua orang leka akan kerja masing-masing, tiba-tiba makcik saya bersuara, "Aku dahaga." Dan serentak itu, ia menghulurkan tangannya. Apa lagi? Satu kampung riuh rendah. Ada yang lompat di jendela, ada yang berlari masuk hutan, ada yang terjun ke dalam sungai kerana ada kepercayaan hantu bangkit. Jika tidak terpijak air, dia akan kembali keras. Seketika kemudian, datanglah beberapa pemuda yang berani dan naik ke ruang bilik jenazah. Kelihatan di sana, makcik saya duduk dalam kepayahan, meminta air minum. Dia benar-benar dahaga. Setelah diuji yang sama ada dia bukan hantu bangkit atau jadi-jadian, barulah pemuda-pemuda itu keluar memberitahukan kepada semua orang kampung yang makcik saya hidup semula. Kerana makcik saya telah meninggal lebih daripada 7 hari, ia mengambil masa untuk setahun memulihkan kulit-kulit badan dia yang telah mereput. Nenek kami dan datuk kami masuk ke hutan mencari akar-akar untuk memulihkan banyak kulit badan dia yang telah melecur kerana kereputan. Makcik saya hidup semula setelah mati 7 hari dan mereput. Kejadian ini merupakan kisah benar yang berlaku di perkampungan emak saya untuk mengelak makcik saya tidak dihinggapi lalat, iaitu kerana masih berbau mayat lah. Ia tidur, makan, buang air besar dan mandi di dalam kelambu selama setahun. Walaupun sudah meninggal baru-baru ni dan tidak memiliki zuriat kerana organ rahimnya rosak akibat racun, makcik saya adalah orang yang soleh dan warak dan sangat baik hati. Sekian.